Okey. Buka new tab. Contohnya saya dah buka new tab ni. Kita type live worksheet. Okey, enter. Atas sekali. Wan Amir baru masuk. Baru kita nak bagi dia baca doa. Okey, jumpa tak? liveworksheet.com. Okey, jumpa? Atas kita type live worksheet, bawah dia akan keluarlah www.liveworksheet.com. Okey, kita klik ni. Langkah pertama, register. Tadi kita akan register. Okey, nanti lepas ni baca berkaitan panduan tu. Sekarang ni ikut saya step by step. Untuk register, dia ada teacher access. Kita klik teacher access ni dan dia ada button register. Kalau sebelum ni kita tak pernah. Saya buka akaun baru ni semata-mata nak tunjukkan bagaimana kita nak register. Kita klik button register. Okey, kita masukkan nama, contohnya Rosnani underscore PKM. Password kita copy je. Atas ni tambah 1, 2, 3. Sekali lagi, copy, Ctrl V, tambah 1, 2, 3. Daripada Rosnani underscore PKM ni, kita tambah je. Kita copy yang atas, tambah 1, 2, 3. Yang bawah sama. Okey, kemudian kita masukkan email kita. Sekejap dah. Wan, baru masuk Wan. Kita masuk dalam register. Okey, masukkan email kita. Contohnya, Sarik Said-1974@gmail.com. Okey, copy paste balik. Copy dan Ctrl V paste di bahagian bawah. Dia suruh repeat, ulang semula. Okey, seterusnya country Malaysia. Malaysia, tick I am not robot. Okey, dah tick. Dan tick I have read and accept. Kemudian klik pada register. Sampai sini boleh tak step ni? Untuk register sahaja. Step yang pertama. PKM? Wan Rosnani? Okey? Baik. Okey, klik pada button register. Okey? Dah ada dah. Kak Ani guna dah. Okey, klik save. Okey, dah siap. Kalau dah siap, kita buka tab baru, kita pergi kepada Gmail kita. Klik tambah. Ini step yang kedua. Kita masuk dalam Gmail. Dalam Gmail, Sarik Said. Tadilah Gmail yang kita daftar. Kalau kita masuk terus pada Gmail yang lain, tak ada pendaftaran klik tadi. Contohnya, saya masuk ni email lain. Notification dia tak sampai sini. Sebab email ni lain. Jadi, saya kena masuk dalam email yang saya daftarkan. Ni, email ni. Barulah ada untuk kita klik pengesahan. Okey, dia tak keluar Gmail, kita type je Gmail. Gmail. Enter. Dah ada Gmail. Sepatutnya tepi ni ada Gmail. Dia lambat. Okey. Ni dah 5. Kita masuk dalam akaun yang kita daftarkan. Okey, ni Gmail . Dalam Gmail ni, dia akan ada button untuk pengesahan. Jumpa ke Gmail kita? Dia sepatutnya ada sini. Saya tak jumpa. Dah ada. Dalam Google App ni. Okey. Dia akan keluarlah. Welcome to live worksheet. Please activate your account. Kita klik pada email ni. Jumpa tak masing-masing email? Email yang kita daftarkan tadi kita kena buka balik. Sebabnya kita nak buat pengesahan. Jumpa tak?
Mi, jumpa Ustaz Mi. Kita nak masuk step kedua ni. Kita nak buat pengesahan. Mi, jumpa tak? Kalau tak jumpa, kita bagi yang masuk lambat. Beres. Kalau tak jumpa, kita bagi masuk yang masuk lambat untuk share screen lepas ni. Okey, kita klik pada email kita. Welcome ni. Kita kena activate. Klik pada button ni. Untuk activation. Ini adalah step yang kedua. Pengaktifan. Okey, dia akan keluar ni. Macam tadi. Your account has been activated. Dan kalau kita lihat sini, kita kena klik username. Tadilah. Rosnani_Pickham. Dan passwordnya, kita copy balik ni. Tambah 1, 2, 3. Enter. Okey, ada orang masuk ni. Wano Salwana masuk lambat. Tinggal kereta api. Lepas ni dia kena share screen lah. Okey. Save lah. Kalau tak, kita tak ingat. Okey, sekarang ni dah keluar. Username Rosnani_Pickham. Dan button-button ni. Kalau dalam saya punya modul. Mana modul saja? Okey. Kita dah buat pengesahan. Step yang pertama ni dah selesai. Klik email buat pengesahan. Step yang kedua, kita akan buat langganan live worksheet premium. Tanpa bayaran. Kita dapat full. Kalau ikut harganya, memang mahal lah. Okey. Kita klik bahagian ni. Dalam ni ada. Tapi saya nak tunjuk yang ni lah. About this site. Kita klik. Dan turun bawah. Kita baca lah sikit. Bawah ni, dia ada limit untuk interaktif workbook ni. Dia ada bawah ni, dia ada here, plan. Plan here, kita klik sini. Okey, dan kalaulah sebelum pandemik, £10 untuk yang plan 250 teacher dan sebagainya. Tapi sebab kita dalam pandemik ni, semua dia bagi free. Dah bagi free, kita ambil yang paling mahal lah. Kita akan subscribe yang paling mahal. Klik subscribe. Tak ada limit. Okay. Your subscribe has been update. Dan kita boleh guna yang full ni sehingga bulan 7. Bulan 8 kalau nak guna juga yang full tu, premium, kena bayar dah lah. Kita akan balik pada yang free. Yang free limit lah. Berbeza dengan yang full ni, macam-macam kita boleh buat. Okey, sampai sini. Ke laju saya buat Ni, laju ke? Kalau laju kena koyak dah. Sampai sini. Yang kedua, langgan live worksheet premium tanpa bayaran. Ustaz Mi dia tu, laju ke? Kau boleh ikut? Kau tak ada masalah, tanya orang lain. Ada kata laju tu. Laju. Tak royak. Tak apa. Lepas ni kita tak apa. Lepas ni kita minta yang kata laju tu present kita royak buat slow-slow. Dah. Okey, sebab kita akan buat 2 pusingan. Pusingan yang pertama ni saya present, cikgu ikut. Pusingan kedua, cikgu Asiah akan memperkenalkan live worksheet ni macam mana. Kemudian kita ada sesi soal jawab. Dan yang terakhir, cikgu yang tak dapat buat ni kena share screen. Kita akan guide. Okey, kita masuk dalam yang ketiga. Kita nak bina dah live worksheet. Okey, kita masuk yang ketiga dah. Untuk bina, dia ada button Make Interactive Worksheet. Kita klik. Dia ada tutorial, video tutorial dan Get Started. Kita klik pada button Get Started. Ada yang masuk. Ada bunyi gangguan. Okey, jap. Kalau tak ada soalan, kena tutup lah mic dah. Kecuali kalau ada soalan, kena buka. Okey, Cikgu Asiah tak jumpa.
Subscribe tadi. Saya tunjuk balik. Okey, di bahagian about this site. About this site, kita turun bawah. Turun bawah, dia ada limit, berkaitan limit bila kita nak guna ni. Dia ada plan here. Kita klik untuk subscribe. Defaultnya daripada free. Okey. Dan kita nak ubah. Daripada free tu, saya tunjuk balik. Okey, here. Okey, defaultnya free. Tapi disebabkan pandemik, live worksheet ni dia buat macam khidmat sosial lah. Dia bagi percuma sehingga bulan 7, bulan 8 kena bayar lah kalau nak guna. Kita ambil bila free, takkan nak ambil yang murah. Ambil yang paling mahal, £400 dalam tempoh sebulan. Okey, kita ambil yang paling mahal, subscribe. Okey, dah. Your subscribe has been update. Maknanya kita punya app untuk live worksheet ni full. Paling mahal dah. Kita nak buat apa? Boleh. Apa sahaja yang ada dalam live worksheet ni macamlah kita bayar £400 sebulan. Okey, sampai sini boleh Saya nak tengok dulu soalan. Takut ada yang bertanya sebelum kita pergi. Okey, boleh. Saya teruskan. Saya teruskan dengan buat soalan tadi Okey, pastikan kita dalam akaun Rosnani PKM. Kita pergi bahagian Make Interactive Worksheet. Klik. Dia ada banyak kalau kita nak tengok tutorial, bacaan ataupun dalam bentuk video, kita nak buat terus. Get started. Klik Get started. Okey, di sini kita kena upload file yang kita boleh upload dalam bentuk PDF, JPEG ataupun PNG. Okey, dan sekarang ni kita tak ada. Kita buka tab baru, kita nak ambil soalan. Klik tambah. Saya akan perkenalkan yang simple. Yang rumit-rumit tu nanti kita bagi kat Cikgu Asia. Contohnya latihan kata nama khas tahun 4. Okey, contohnya kita type lah yang kita nak. Okey, dah type, dia ada gambar kan? Macam-macam gambar. Kita akan ambil satu. Saya nak ambil yang pendek-pendek je lah. Contohnya, mana pendek? Panjang ni. Okey, saya akan pilih satu lah. Dalam banyak-banyak ni, saya nak cari yang pendek. Mana pendek? Kalau panjang, nanti lama pula nak buat. Okey, ni pendek kot. Okey, contohnya kita nak ambil yang ni. Okey, sekarang ni, yang ni kita klik mouse sebelah kanan. Klik sebelah kanan, dia ada Save Image As. Kita klik Save Image As dan letakkan di desktop. Okey, yang ni kita buat kelas hari ini. Okey, dia dalam bentuk JPEG. Kita klik Save. Dia akan bagilah. Cannot be download. Tak bagi. Save image as. Buat semula. Ada sekatan. Oh, yang ni dia tak bagi Kita kena ambil yang lain. Ataupun dah ada sebenarnya yang saya download siap-siap ni. Yang pendek. Saya akan upload yang pendek ni lah. Buat contoh. Okey, contohnya saya dah download. Saya nak upload balik. Kita balik semula sini, kita akan choose file. Choose file. Dan kita carilah yang kita upload, kita download tadi. Contohnya unnamed tadi. Ni. Kita klik open. Ataupun kita double klik pada tajuk tadi. Kita double klik. Dia akan masuk unnamed dan kita tekan upload lah. Klik button upload. Tunggu sekejap. Dah masuk dalam live worksheet. Apa yang kita kena buat sekarang ni? Kita kena
klik drag untuk tempat kosong. Klik drag. Satu. Jawapan yang kedua, klik drag. Besar, kecil, kotak tu bergantung pada kita lah. Klik dan drag. Klik dan drag. Ni saya ambil yang pendek sebab nak suruh cepat. Okey, contohnya siap 6 soalan. Kan? Dah 6 soalan. Jadi seterusnya kita kena masukkan pilihan jawapan. Jawapan contohnya ni skema lah. Nama saya kita kena type Adam. Jadi bila murid type lain daripada Adam, jawapan dia salah lah. Okey, contohnya yang kedua, saya tinggal di, kena type semula Taman Cempaka. Dilahirkan pada bulan November. Nama ayah saya Encik Amran. Ibu saya bernama Puan Hani. Dan yang terakhir ialah proton perdana. Ini untuk kata nama khas. Dia ada, saya ambil 6 soalan nak suruh cepat lah. Okey, dah siap. Kita boleh save. Ni skema kita dah masuk. Kita boleh save. Klik save. Okey. Selesai. Bahagian ni boleh tak? Sampai sini. Kita upload soalan daripada ni. Contoh ni JPEG, PDF. Macam-macam boleh lah. PNG. Tiga format yang dia boleh terima. Dalam bentuk gambar. Mungkin kita boleh buat dalam PowerPoint dan kita save ke PDF, ke JPEG, ke PNG. Boleh. Ataupun dalam bentuk Word. Ataupun dalam bentuk apa sekalipun, kita save dalam bentuk PDF, JPEG ataupun PNG. Sediakanlah tempat kosong tu untuk kita buat tadi. Okey, dah siap. Sekarang ni kita boleh klik edit. Edit balik. Kalau ada silap, boleh tukar. Dalam ni boleh tukar balik ni. Contohnya kita tersilap buat skema. Patutnya yang ni lain, tapi tak ada. Kita boleh lah. Kita boleh edit semula. Nak test, dia ada preview. Ni nak test. Ni kita tak sampai bahagian kita hantar lagi. Sebelum kita hantar, kita kena test lah dulu. Klik button preview. Okay. Kita boleh test. Sekejap. Sekarang ni kita nak test. Contoh lah. Saya nak test X pada November. Okay, yang lain saya tak nak. Ni bahagian mengetes lah. Klik finish. Dan dia akan keluar lah. 2/10. Dah terus keluar. Kalau 2/10 maknanya betul lah. Okay, sampai sini boleh dah? 2/10. Dia keluar. Tapi 6 sepatutnya kita kena 5 je soalan ni. Sekejap. Ada masuk. Okey, Azhar. Azhar ada angkat tangan. Macam mana Azhar? Okey, sampai sini. Sekarang ni kita nak hantar kepada murid kita. Yang sampel ni lah. Contoh Contohnya kita simpan. Biasanya kita buat, kita simpan dulu kan. Saya balik semula. Biasanya kita dah buat, kita simpan. Kita tak hantar terus. Esok kan, pagi esok baru kita hantar kepada murid kita. Okey, sekarang ni kita nak hantar. Dia ada My Worksheet. Kita masuk balik contohnya. Kita klik pada My Worksheet. Dia ada button share. Mana worksheet kita tadi? Kena refresh balik. Kita dah save tadi. Sepatutnya ada. Alamak, hilang. Ni. Kita dah save tadi. Ni dah save. Okey, dah save. Sepatutnya bila kita contohnya kita keluar, kita masuk balik, dia akan ada dalam My Account. My Worksheet.
Kenapa ni? Asia, apa jadi lambat ni? Klik kat private. Private. Oh, kita belum share tadi kan? Tak share lagi. Bagus. Okey. Share. Lagi Get. dekat tadi. Get started. Okey, get started. Kena itu balik Lepas tu save. Okay, save. Okay, sini. Sini kita tak buat lagi kan? Kita tak share lagi. Ya, betul. Kita klik yes, I want to share. Okay. Sekarang ni title, tajuk. Tajuk contohnya, kata nama khas. Language tukarlah kepada bahasa Melayu. Malay. Malay, dia tak ada bahasa Melayu dah. Sekolah subjek, bahasa Melayu. Dah ada bahasa Melayu BM. Grade level contohnya tahun 4. Main content, contohnya kita buatlah tata bahasa. Others content tak perlu. Yang ni age contohnya murid tahun 4, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Dan yang ni kita nak sila jawab. Contoh sila jawab semua soalan. Ataupun kita masukkan tata bahasa, sistem tata bahasa dan sebagainya. Boleh contohnya. Kata kerja bahasa Melayu. Alik saya buat. Okey. Seterusnya turun bawah. Okey, kita klik save. Dia ada button save. Selepas kita masukkan data-data item-item ni, kita klik button save bawah sekali. Klik save. Okey, barulah ada dalam account kita ni, my worksheet. Dah ada. Kalau tadi kita tak selesai lagi membina tugasan ataupun membina latihan. Dia kena share dulu. Okey, dalam ni kita nak hantar kepada murid kita dah. Dah siap ni, kita nak hantar. Kita klik custom link untuk memudahkan kita murid kita lah. Klik custom link. Dan yang ni, yang tengah ni, student name kita tinggalkan kosong. Kita cuma masukkan grade level tahun 4. Subjek tata bahasa. Kata kerja. Silap. Kata kerja. Okey. Dan kita copy link. Copy dan hantarlah kepada murid kita. Contoh saya copy ataupun kita klik bawah ni. Copy. Saya buka tab baru dalam akaun yang lain. Saya paste and go. Ni saya buat sekejap ni. Lepas ni saya nak serah kepada Cikgu Asia lah. Okey, contohnya ni murid kita dah dapat. Kenapa saya tak itu lagi ni? Baru keluar. Dia lambat. Okey, contohnya murid kita jawab ni. Dia dah jawab. Dan satu betul. Okey. Dah jawab semua, murid akan klik button finish. Okey. Lambatlah internet saya ni, tak keluar ni. Okey, ada cikgu masuk. Cikgu Taufik. Selamat datang Cikgu Taufik. Adalah. Dah ada. Dia ada enter your full name. Murid hanya masukkan nama dia je. Tak perlu masuk email dan sebagainya. Contohnya Sarip Dol. Okey. Murid akan klik send. Okey, sampai kepada cikgu. Your answer has been sent to your teacher. Good luck. Dan murid akan klik OK. Dia akan dapat markah dia 2/10. Kita sebagai cikgu akan dapat markah tersebut. Ada orang okey. Kita sebagai cikgu kan, dalam PKM ni dia ada bahagian my mailbox. Dia ada. Seorang murid dah hantar ni. Sarip Do. Dia adalah 1.7/10 markah dia. Cikgu boleh tengok. 1.7 markah dia. Dia betul 1. Cikgu Asia nanti akan tunjukkan. Contohnya nak keluar peratuh ke. Nanti kita akan bagi kepada Cikgu Asia
Dan saya nak cikgu tanya dulu, buka soalan sebelum kita nak buat contohnya soalan jenis suaikan dan sebagainya. Okey, saya bagi peluang kepada cikgu-cikgu untuk sesi soal jawab, nak tanya. Lepas ni kita akan bagi kepada penceramah kita yang sebenar. Ada soalan kat ni? KM? Kalau soalan karangan boleh ke? Karangan boleh. Kita tarik je. Kena ada kotak kosong kalau tak susah bagi murid sebab skema tu. Ya. Link tu boleh dipendekkan tak? Link boleh tukar. Gunakan bit.ly. Nak pendekkan kan? Bit.ly, tiny, gg.gg, macam-macam. Kita boleh buat shortcut. Tak semestinya kita gunakan yang panjang tadi. Okey, untuk modul tu, saya buat simple je sampai hantar latihan kepada murid. Nanti saya akan masukkan lagi yang Cikgu Asiah buat pada petang ni lah. Kita akan buat sambungan. Okey, kalau tak ada, apa beza kalau tulisan huruf besar, huruf kecil? Yang tu nanti Cikgu Asiah akan jawab. Okey, seterusnya sesi perkongsian kedua saya jemput Cikgu Asiah. Dia akan perkenalkan diri dia lah. Okey, dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada peluang yang saya bagi pada hari ini untuk yang tentang cikgu di KM dan guru-guru daripada sekolah Ismail kelas 1, guru-guru dari semua sekolah lain di seluruh di Malaysia. Okey, kita hari ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi tentang live worksheet. Hari ini saya Asiah Fadilah binti Hasnan daripada SK Tengku Waria, Kuala Terengganu. Okey, saya share screen dulu. Okey, kita tadi Cikgu Tarik dah terang dah pasal tentang register, cara nak register, cara nak verify dah lepas ni. Okey, dalam worksheet ni kita boleh buat pelbagai jenis soalan sebenarnya. Kita boleh buat soalan bentuk kita boleh buat soalan bentuk suaikan, bentuk multiple choice, bentuk checkbox, drag and drop down. Okey, lepas tu ada lagi. Boleh masuk MP3, boleh masukkan YouTube, boleh masukkan link, boleh buat kemahiran untuk mendengar, speak dengan word search. Sebenarnya ada banyak fungsi yang kita boleh guna untuk buat live worksheet. Dalam live worksheet. Cikgu Asiah dah share screen belum? Sebab masih tak klik pada button lagi. Button yang new tab, tab lain sebab kita masih dalam Google Meet lagi. Dah nampak, cuma you are presenting to everyone. Cikgu Asiah belum ke lain. Okey. Dia buat entire screen. Ya. Ada tak? Okey, ada. Dah nampak. Okey. Cantik. Okey. Kita start sini. Start kat sini dengan apa yang kita boleh buat dengan live worksheet ya. Okey, yang saya beritahu tadi. Okey, kemudian Cikgu Tarik dah ajar tadi macam mana cara untuk kita buat nak get started yang barulah. Okay, sama dia, function dia untuk buat semua aktiviti tadi. Kita hanya pergi pada make interactive worksheet kat atas tu, kemudian get started lah. Okey, kemudian bila apa aktiviti pun kita mesti bahan view. Sebab kita tak boleh buat bahan tu dalam live worksheet. Dia sebenarnya sebagai medium berada di pertengahan, so kita kena ada bahan dulu terlebih dahulu, sama ada kita download dari internet ataupun kita buat sendiri. Tu terpulang pada kita lah. Dan size limit dia mesti 5 MB. Okey,
Tadi pun Cikgu Tarik dah terangkan fungsi yang dekat bila kita masuk dalam, bila kita dah upload kan. Okay, so ada edit, preview, discard. Semua ni dah dimaklumkan tadi. So saya fokus sahaja. Okay, so kita akan terus masuk pada live worksheet. Okay, saya tambah sikit selain daripada yang tadi nak subscribe tu kan, selain kita dekat about this site ni, kita juga ambil dekat sini. Cikgu Asiah ni, my subscription ni, saya pun tak buat lagi sebab saya baru aku dapat tahu benda ni hari ni. Saya buat selalu. Okay, so kita klik je subscribe ni. Okay, maklumat sangat berguna kalau tidak mahal nak bayar. Okay. Okay, seterusnya kita klik pada get started dan pilih dah file. Okay, kita boleh je pilih mana-mana file ataupun kalau nak senang ambil je kat internet kan. Cuma apa beza kalau kita ambil kat internet dengan kita buat sendiri? Sebab bila mana dia ada pernyataan dekat sini, dia punya kesan dia. Okay, bila kita share, dia dah bagi warning siap-siap dah bahawa kalau kita bukan yang kita punya, sama ada kita scan ataupun kita fotokopi, sama ada kita download, dan bila kita share pada orang dan memang live worksheet detect, memang kita punya account akan di-cancelkan lah. Jadi kalau macam kita memang purposely memang ambil daripada internet, memang kita copy and paste je, baiknya kita buat account tu private lah. Kita buat worksheet tu private. Tapi kita ada limit lah kan. Okay, beza dia lah. Okay, contohnya saya ambil daripada, saya tunjuk yang kita ambil daripada ni dulu Kita ambil daripada luar dulu. Hari ni yang first kali saya akan tunjuk macam mana nak buat suaikan. Saya dah buat satu template untuk upload. Okay, dia dah masuk dah. Biasanya kalau untuk skala rendah terutamanya, sebaiknya kita buatlah ni kotak untuk dia halakan, sebab nanti dia tak tahu bila kalau kita buat kita akan mengkotakkan dia sendiri. Jadi bila kita tak letak kotak yang spesifik, nanti murid kita mungkin akan tercari-cari lah. Okay, tapi kalau tak nak pun tak apa. Okay, untuk join, bila kita berada di mode edit, okay, bila kita halakan cursor, dia akan keluar yang tambah tu kan. Itu sama je macam konsepnya, tarik saja untuk satu kotak tu, dan untuk dia punya keyword dia adalah join. Join titik 2 bertindih 1. Okay, dan jawapan yang hendak disesuaikan pun kita kena buat yang sama. Kotak dan join 1. Macam tu, dan kita kena repeat untuk semua lah. Okay, contohnya kita tarik je, jadi kita kena buat kotak untuk semua dan kita klik sahaja dan tukar nombornya. Kalau join 2, pasangan dia mesti join 2. Misalnya konsep dia pakai keyword, jadi konsep dia sama, senang je. Macam kalau untuk sesuaikan, dia punya keyword dia join. Titik 2 bertindih, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Itu dia punya pasangan, kalian pasangan dia lah. Okay. Contoh saya buat 2 je. Okay, kemudian kita preview. Okay, bila kita preview, kalau sesuaikan, kalau murid pergi, dia akan keluar pensel ni. Okay, kita boleh je kotakkan satu yang A ni, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita nak spesifikkan, kita letak dalam yang kecil ni. Jadi bila murid pergi kat pensel tu, dia terus boleh sesuaikan. Okay, terus tarik. So dapatlah punya ni. Cikgu Asiah nak tanya boleh tak? Ya. Tadi kita buat join titik bertindih 1 kan. Kalau kita buat join titik bertindih untuk A, kita tukar 1 tu kepada A, boleh tak? Memang boleh, kita try. Okay. Kita try. Okay, contoh buat ni kita tukar dia punya bacaan. Join titik bertindih, contoh B Okay, kemudian kat sini pun join titik 2 bertindih B. Okey, kita tengok hasil dia, boleh tak? Tak ada masalah, boleh baca. Okey. Okey, contoh saya tengok.
A, E. Okey, kemudian bila nak finish, boleh je. Tak ada masalah, boleh. Okey, cantik. Jadi dia punya keyword dia join je. Okey, kita tarik. Okey, dia punya keyword dia adalah join. Okey, ini untuk aktiviti sesuaikan. So kita share seperti biasa lah. Okey, contoh kalau share klik je. Kalau nak private, kalau untuk account ini, account yang free ni, kita boleh save private punya worksheet sampai 100. Okay, so tak ada masalah lah kalau contohnya ambil daripada luar. Boleh sampai situ. Kalau contohnya yang kita buat tak jadi, kita nak ubah, kita boleh je dipantaukan kat sini. Discard je dan dia akan hilang semua lah. Contohnya saya discard, dia akan tanya, nak sure ke nak discard? So, okay. So, nanti dia akan keluar yang step 1 balik lah. Dia cancel lah. Itu caranya. Okay. Dia kata, saya nak ambil daripada internet. Okay. Dan contohnya, so, okay, saya ambil yang ni. Kan? Oh, dah nama worksheet tu nampak. Okay, contoh lagi sekejap. Saya ambil juga yang dia punya ni. Sekejap saya nak. Okay, contoh macam ni kan. Kita nak download. Kita boleh je download. Tapi andai kata macam tadi. Jadi macam cikgu tarik tu saya nak download kan. Kita boleh guna snipping tool dekat kita punya desktop. Ataupun kita boleh guna light shot je. Kita pun create lah. Terus save kan dia. Terus jadikan dia kita punya. Kan. Nanti dekat sini. Dekat level sheet dia terus tadi terus saya dapat lah. Maksudnya cikgu guna snipping tools ke ataupun light shot tu untuk print screen. Tapi dia bila macam ni dia punya tu kecil. So dia okay, saya nak tunjukkan yang kat sini, yang join tadi kita dah buat kan. Macam mana kalau contohnya kita tak ada soalan. Kita terlupa nak tanda soalan. Maksudnya ada arahan soalan di sini. So macam mana nak buat? Caranya adalah hanya dragkan saja kotak satu. Okey, kemudian dalam dia kita dua bertindih, kemudian kita tulis arahan. Maksudnya sesuaikan. Okey, macam tu je. Okey, print dan sesuaikan. Okey, kalau kita pergi pada preview, dia ada kat situ. Okey, dia ada. Tapi kena adjust sikit lah. Ni kotak dia besar. Kita kecilkan sikit kotak dia. Cuma agak terhad sikit tulisan. Cuma ni kalau cikgu nak ubah tulisan, tak ada masalah. Contoh saya buat ini, saya buat satu kotak, saya letak nama. Ini dan nama. Okay. Ini satu. Kemudian saya buat satu lagi kotak kosong untuk isi tempat kosong. Kalau kita nak buat soalan soalan karangan ataupun soalan isi tempat kosong yang tanpa jawapan yang maksudnya tanpa jawapan yang ada tema, kita hanya buat satu tempat kosong je. Nanti murid akan baik. Tak ada masalah. Kita boleh tembak kemudian. Kalau kita nak letak tema jawapan kat sini, dia akan markah tu akan ikut apa yang kita tulis lah. Okay, kemudian kita klik preview, contoh nampak tak ada nama, sila sesuaikan. Macam mana kalau saya tulis kat sini, yang kecil kan? Okay, macam ni kita nak ubah tulisan jadi besar. Kita klik kanan pada mouse, dia akan keluar ni. Okay, kita pergi pada kotak yang kosong ni, klik kanan pada mouse, dia akan keluar text box style. Kemudian kita bolehlah pilih font mana yang kita nak dan besarkan size dia. Contohnya, dan boleh tukar font color pun. Contohnya kita settingkan. Ni bukan budak buat, kita buat. Okay, contohnya pilih warna merah ni. Okay, lepas tu background color, nak background color kotak ni warna apa. Okay, contohnya lepas tu border dia nak warna apa. Okay, kemudian background opacity ni maksudnya yang jarak tu. Ikutlah cikgu nak. Yang ni semuanya kata kosmetik kan. Jadi cikgu boleh explore lah. Contohnya yang ni nak bulat. Okay. Kemudian kalau contohnya cikgu ada banyak kotak kosong dalam worksheet cikgu,
Cikgu tak payah setting satu-satu. Cikgu semua apply the whole worksheet ni. Supaya semua kotak akan mengikut format tulisan yang sama. So switching. Okay, kalau saya tulis, okay, tapi dia tak function untuk print ni lah. Yang kita nak tulis soalan dalam ni, dia tak saya. Okay, untuk kita dah dapat dua lah. Satu untuk join untuk suaikan. Dan satu lagi untuk isi tempat kosong. Okay, beres kita dah. Macam mana kita bagi latihan dan keyword yang tertulis. Contoh sebagai keyword tulisan. Macam mana cikgu Rashid ni bagi pernyataan. Macam mana je kita nak tahu arahan-arahan yang perlu diletakkan. Macam free. Oh, okay. Boleh kita boleh dapatkan kat sini. Kat pergi make interactive tutorial ni. Dia ada semua, dia senaraikan setiap keyword-keyword yang boleh digunakan. Contoh saya buka dekat sini dia ada semua. Macam mana nak draw text box, mana nak drop down, semua ada kat sini. Dia akan bagi video setiap mana kita nak buatlah macam mana nak. Okey. Terusnya saya pergi kepada contoh lain, iaitu macam mana ada tadi saya nak komen, cikgu tu tanya pasal macam mana nak pilih jawapan. Itu kita tunjuk sekarang. Ni. Okey, so pilih choose file balik. Contohnya ini. Okay, so saya upload. Okay, so saya murid pilih jawapan yang betul berdasarkan gambar. So kita nak buat drop down. Okay, kita nak buat drop down. Mana kita nak buat drop down? Seperti biasa kita ambil ke mouse kita drag kan. Okay, kemudian kita tulis dia adalah keyword dia choose. Kita klik dua bertindih. Okey, contohnya kita nak bagi pilihan 3. Yang jawapan mesti ada asterisk. Asterisk kan nama dia kan, dekat saya. Tu. Macam bintang kan. Okey, saya tulis rumah. Okey, nak bezakan jawapan yang lain. Buat slash baju. Kan? Dan saya buat lagi profil dekat belakang dia. Buat contoh. Setting. Saya ubah. Okay, kalau contohnya nak ubah, ini satu slash, lepas tu jawapan dia. Jawapan yang betul. Kita buat asterisk dulu. Lepas tu, lepas tu yang jawapan. Okey, contohnya saya buat dua ni. So, kita klik pada preview. Okey, dekat atas ni, okay, kenapa kita tak tulis? Sebab kita tak tarik drag tadi tu, jadi kita tak tulis lah. Jadi patutnya kita drag kotak kosong lah kat sini. Okey, kita tengok dia akan jadi macam ni. Drop down. So nanti murid akan dapat jawapan dia lah, rumah, kereta, baju. Kalau nak ubah ni, bentuk tulisan ni sama, klik kanan, dia akan keluar text box style ni. Bolehlah pilih tulisan yang sesuai dengan perintah umum. Style. Okay. Kemudian kalau kita klik balik dekat atas ni, dia akan ikut. Contohnya ini rumah. So nanti murid akan tak ada rumah. Dia akan tulis kat sini rumah. Ni television. Macam tu. Tu untuk drop down. Okay. So kena buat sampai habis lah. Dan jawapan memang cikgu kalau buat, cikgu tanda asterisk ni pada kereta, murid jawab rumah pun dia akan dapat jawapan yang salah lah. Sebab dia akan betul apa yang cikgu tanda, apa yang cikgu labelkan. Okay. So untuk drop down, boleh ada nota ada. Yang print tu tak boleh besarkan. Yang print, contohnya saya buat ni kan, saya buat dekat sini. Nak besarkan ni sebaiknya cikgu ada siap-siap lah. Setakat ni saya tak jumpa cara lagi macam mana nak besarkan untuk arahan. Jadi kita tambah arahan dalam ni.
Contohnya saya tahu. Okay, so bila saya pergi kat sini, walaupun saya, dia kan keluar pilih, sorry. Saya akan ikut tulisan yang kita setting. Dengan setting dulu lah sebelum kita buat print tu, arahan. Okay, contohnya yang ni kan, jadi saya besarkan sikit di sini kotak sebab dia dah habis. Okay, so bila tadi kan saya setting dulu kan, baru saya tulis kan. Okay, so dia akan ikut tulisan yang kita setting. Cikgu setting dulu yang dekat box tu, dekat box yang kosong tu, baru cikgu buat print tu. Jadi dia lambat baca. Dia akan ikut arahan yang ke atas lah. Arahan text box style tu lah. Okay. Okay. Kalau macam faham ke saya laju ke boleh tanya lah. Okay. Seterusnya ini untuk drop down. Sekarang kita nak pergi pada macam mana nak buat untuk drag and drop. Okay, drag and drop kan. So saya tak save lah yang ni, saya okay, so saya nak ambil latihan untuk drag and drop. Kita macam murid pilih gambar nak atas kan. Okay, so saya pilih, saya ambil salah satu. Okay, contoh. Contoh yang ni lah. Okay. Okay. Ini sebab saya buat ni sekali dia kena dengar dan dia kena drag and drop untuk apa dia dengar lah. Okay. So yang ni. Jadi saya akan tunjuk macam mana nak buat drag and drop dulu. Okay. So kita drag and drop tu maksudnya contohnya gambar monyet ni nak pindah ke sini. Contoh kan. So macam mana kita nak buat gambar monyet tu pindah ke sini? Caranya adalah seperti biasa, cursor kita ni kita dragkan buat kotak pada monkey ni. Dan size kotak ni nanti kan dia akan tinggal ke size. Kalau cikgu jenis orang cermat, cikgu akan buat betul-betul ikut yang size dia lah. Kalau nak laju, kan. Okay, ini konsep dia adalah yang nak ditarik, drag, yang nak diletak, drop. Contoh. Okay, contohnya dekat monyet ni saya letak drag. Drag, EARG, titik dua bertindih, satu. Kan? Satu ke nombor lain ke boleh. Tapi dia mesti sama lah. Dia mesti sama. Yang drag dengan drop mesti. Okay, lepas tu saya buat lagi satu kotak dekat sini. Drop. Kan? Dan saya buat zirafah ni pula. Okay. Okay. So, kalau kita dah tengok kita dah set ada drag, dan ada drop, ada drag dan ada drop. Okay, bila kita pergi pada preview. Okay. So, bila murid dia boleh tarik maksudnya, ni pun boleh tarik maksudnya. Okay. Ni idea je, nanti cikgu boleh perbagaikan lagi macam mana nak buat kan. Okay. Boleh, itu drag and drop. Nak buat sampai bawah-bawah ni pun tak ada masalah sebenarnya. Kan dia punya lepas drag dan drop tu mesti nombor yang sama ataupun alfabet yang sama. Okay. Okay, contoh lagi. Dan kalau macam contohnya cikgu tersilap lagi, contohnya saya buat kat sini drag kan, drag 3. Kalau pergi pada preview, dia akan bagi warning tau. Dia kata akan ada error dekat worksheet. Maka dia akan terus merahkan ataupun pinkkan kotak yang salah. So cikgu tahulah salah kalau setiap kali keluar macam ni, maksudnya dia ada keyword yang salah. Okay. Okay, seterusnya macam mana kalau kita nak masukkan MP3 pula ataupun nak buat nak suruh murid dengar. Okay, dia ada basic sama ada biasanya kalau untuk listen kita akan ambil je dalam ni kalau untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu sebab dia terhad kepada bahasa dia lah. Okay, contoh saya ambil ini ini ikan lumba-lumba kan. Okay, saya akan klikkan dekat sini, masukkan dia.
Kemudian saya akan tulis di fungsi listen. Titik dua bertindih. Dan nombor ataupun nombor kan. Nombor contoh. Jika saya enter je ataupun saya gerak ke lain, dia akan keluar tentang itu. Okay, so kita boleh pilih lah kita punya language apa. Sebenarnya saya nak pilih bahasa English, UK English ni. So saya save. Okay. Jadi bila saya pun buat kotak ni saya drag kat sini pun saya buat drop. Okay, bila saya preview, okay, nampak dekat sini dia ada keluar macam button macam untuk speaker. Jadi sebaiknya kalau kita nak buat untuk MP3 ataupun kita nak masukkan listen, kita buat dulu satu macam icon speaker supaya murid tahu nak tekan kat mana. Kalau tidak, murid tak tahu nak tekan kat mana kan. Macam ni kan, kita tak tahu, murid tak tahu nak ke mana. So bila kita klik, saya akan baca lah. Tadi saya buat bahasa Inggeris, sorry. Saya akan baca dan murid akan tarik. Nampak tak kotak ni saya ingat sebab saya tak buat yang betul-betul. Okay. Kalau contohnya nak tukar apa dia punya bahasa, buang balik yang tadi tu, yang UK tu. Saya tinggal listen, contohnya saya buat Indo ni. Okay, saya pun keluar, tekan dekat mana dia akan keluar ni, speech sizer ni. Dan kita boleh pilih lah. Dan dekat sini tak ada bahasa Melayu. Dia ada bahasa Indon saja. Dia tak ada Arab, tapi kita ada boleh dapatkan cara lain lah, maksudnya ada cara lain lah. Okay, so contohnya saya pilih bahasa Indonesia, saya save. Bila saya klik bahasa Indonya, dia pun terus flashkan. Tentulah. Okay, kalau untuk yang bahasa Inggeris tu kan, nak murid untuk listening kan, murid dengar, kemudian murid recognize yang mana satu, latihan ni sangat baik. Okay, itu untuk drag and drop. Ada soalan tak? Okey, Cikgu Asia, soalan daripada Cikgu Rashid tadi, dia tanya, markah per 10 saja ke? Tak boleh tambah contohnya per 20 ke? Tahu saya, saya tak boleh sebab dia akan kira total tu 10. Kalau contohnya kita boleh buat soalan lebih daripada 10. Tapi dia akan bahagi-bahagikan. Kita tengok statement yang ada kat mana. Dia tanya macam mana dragging tu berlaku. Dia akan kata the score is always calculated out of 10. Macam ada 20 soalan, dapat 10 betul, divide lah. Jadi 5 per 10 je. Memang kan dia akan fix 10 soalan. Buatlah 6 soalan, 7 soalan pun dia akan tolong kirakan, tapi dia akan jadi per 10. Tu yang jadi perpuluhan tu. Tadi kan 1/7 kan? Sebab dia akan count per 10. Okey. Nak tanya lagi. Yang listen tu, dia memang kalau kata letak tu memang tak boleh letak panjang-panjang ke, macam kena kataan tertentu je? Oh tak, dia boleh letak apa-apa yang cikgu nak dia baca. Contohnya. Kalau panjang tu boleh lah. Yang nak kita terus buat tunjuk cara kan. Kita buat tunjuk sikit. Yang listen. Cikgu nak ayat apa? Kita bagi saya. Bahasa Melayu kan, tapi kita ada bahasa Melayu, dia ada Indon. Ni contohlah saya buat my name is Farida. I'm from Kuala Terengganu. Okay. Kemudian bila kalau tekan kat sini dia tak keluar lagi tau. Kita kena tekan keluar daripada ni. Kat sini kita bawa keluar. Okay, so saya pilih English. Okay. Okay, dia saya preview. Dia baca je.
Cuma kita kena ni lah, kalau bahasa Inggeris dia akan baca dengan tepat lah. Tapi kalau bahasa Melayu dia akan jadi bahasa Indon lah. Okay. Oh, okey. Okay. Thank you. Okay. Kalau macam contohnya cikgu nak bagi arahan pun kan, instead of maksudnya nak tulis arahan tadi, cikgu boleh buat satu bentuk speaker dekat atas ni, kemudian klik untuk arahan. Murid klik, murid akan dengar setiap arahan cikgu. Tadi tak ada masalah, kita tak payah nak drag. Okay, tu idea je lah. Kan? Tapi Maksudnya elok juga. kan? Sekarang kat bahasa Inggeris dia pun nak kena dengar di sini apa semua kan. Memang membantu lah. Membantu sangat lah. Compare kalau kita nak hantar WhatsApp. Betul, sangat betul, saya setuju. Okay, cikgu bandingkan tak boleh ubah markah ke? Tak boleh, tadi dah tak dengar suara rakaman tu, suara robot ke? Okay, tak dengar suara rakaman yang ni, yang dia orang baca ni. Okay, dia bukan suara robot, dia suara macam Google Translate tu. Yang Google punya suara. So punya intonasi. Dia kalau Google Meet Syah memang kalau dalam dia tak bila kita contohnya kita daripada YouTube kita tak dapat dengar. Tapi kalau kita buat sendiri kita boleh dengar. Itu perbezaan dia. Oh, okey. Tak boleh buat markah ke tak ada jawab. Dia markah dia per 10. Tak kira berapa soalan. Tolong translate lah. Okay, handwriting budak boleh tak? Handwriting. Budak akan type. Maksudnya kita boleh kalau buat handwriting, maksudnya bagi budak, maksud handwriting tu macam mana tu? Maksudnya budak tulis dengan pensel. Okey, tulisan Jawi boleh ke? Boleh. Dengan syarat cikgu dalam komputer mesti ada Jawi. Contoh. So saya buat, okey kat sini kan. Okey, saya print. Okay, saya nak jadi tulisan Jawi, saya tukar dulu pada Arabic. Saya buat tulis. Kereta. Kereta je. Okey, saya pergi kat sana. Ini ada je kereta. Nanti kita besarkan dekat, maksudnya kita buat satu kotak kosong untuk besarkan tulisan tu. Saya klik satu kotak kosong, kemudian saya nak besarkan tulisan je ni. Okay, saya akan klik. Tapi kat sini, dekat pilihan tulisan tak adalah. Tak adalah Jawi. Dan cikgu pilih je lah yang mana-mana kan. Sebab dia akan ni. Exchange. Kita pergi balik. Kita type balik. Okay, kita pergi. Kita tulisan ni juga. Okay. Jadi cikgu boleh ubah beberapa kali ni untuk besarkan balik tulisan ni. Tapi kita nak menjawab yang tulisan Jawi tadi tu boleh lah. Okay, cuma dia agak terhad dari ni. Tapi dengan syarat cikgu perlu ada keyboard Jawi dekat. Okay, untuk tulisan yang pelbagai-pelbagai, untuk Jawi dengan Arabic dia agak terhad lah. Okay, contohnya cikgu nak buat kat sini kan. Kita tunjukkan sekejap. Okay, dekat sini contoh saya nak buat pilihan jawapan. Dan saya buat Mami kecil tak? Okay, kemudian saya buat slash. Kena tukar, dia macam Malaysia sikit sebenarnya kalau Jawi ni sebab dia kena menukar sikit. Okay, saya buat slash. Dia tak mute mic tu. Okay, dan kena pastikan tadi ni betul kalau Jawi ni dia akan ke kiri dan kanan sikit, jadi kita kena semak. Okay, kemudian kalau saya klik preview, dekat sini dia keluar je Jawi kat bawah ni.
Okay, kalau cikgu nak besarkan tulisan dia, pilih je tulisan mana dan besarkan dia punya tulisan. Kita buat 36. Okay, save change. Okay, nanti dia keluar je. Cuma tulisan dia tak adalah macam exact yang traditional Arabic yang cantik tu. Dia memang tema sikit lah. Area punya tulisan. Okay, boleh pilih lah untuk Jawi dan bahasa Arab lah. Okay, ni pun sama. Ni and then review dia balik juga. Okay, itulah boleh menjawab soalan Jawi boleh ke tak? Okay. Tulis karangan pendek. Oh, tulis nak tulis karangan pendek. Boleh kita tulis karangan pendek. Okay. Sebenarnya saya buat contoh yang lain. Untuk kita nak minta murid tulis. Kita ambil yang ini. Upload. Okay, contohnya yang ni kan. Saya nak buat tulis yang ini. Macam cikgu tarik tunjuk tadi. Kita drag tak. Nanti kita tulis. Okay. So kan. Okay. Kita tulis jawapan siap-siap. Nanti murid dia akan tersemak siap-siap. Tetapi ada kata cikgu tulis, cikgu drag kotak dan cikgu biarkan kosong. Okey, tak buat apa-apa. Contohnya ni kan, huraikan. Kalau nak buat tema jawapan murid, kadang-kadang penerangan dia tak sama kan. Mesti tak adalah standardized. So, cikgu hanya buat satu kotak kosong saja. Ni buatkan satu kotak kosong macam tu. Dan pergi pada preview. Okey. Dan kita biarkan dia kotak kosong. Tak payah tulis jawapan, cuma besarkan tulisan dia bagi dia sopan tulisan yang elok sikit lah. Kan, kalau tidak dia kecil ataupun cikgu biar dia berada di tengah sikit. Adjust lah yang ni. Kemudian, okay, bila cikgu klik save nanti dia akan tanya. Pasti tak jawapan yang betul. Sebab nanti bila kalau kita biarkan kotak yang kosong, kita tak boleh nak auto correction lah, tak boleh nak auto gradate lah. Okay, so cikgu kena semak sendiri. So pilih okay. Nanti dia tak ada masalah. Nanti bila murid hantar jawapan, dia tak keluar markah. Dia tak keluar markah sebab cikgu perlu semak dahulu. Dia tak keluar markah. So kena semak. Tapi semak, okay. Itu cara dia lah. Okay, sekejap saya nak share. Kalau nak buat untuk soalan karangan bagi murid tulis kan. Okay, jadi kalau kita open worksheet ni, dia akan jadi macam ni. So, murid boleh dia tulis kat sini. Tapi, contohnya saya tulis kan. Saya tarik apa-apa. Kan? Okay. Asia, Cikgu Asia. Cikgu Asia share link tu biar peserta yang type. Tunggu. Saya ni take copy ni. Okey, dia jawab saya. Lepas ni kita tunjuk paparan dia. Okey, boleh jawab dulu lah. Nanti kalau dah jawab kita try buka macam mana dia. Okey. Ni andai kata kita dah save, lepas tu macam dia tak betul ni, kita kena tak juga jawapan ni. Right? Kita boleh dia edit balik, tak ada masalah. Okay, kita edit balik, dia akan pergi balik lah kepada worksheet kita yang asal lah. Yang tadi tu. Mula-mula. Okay. Tengok dah ada orang hantar belum? Oh, belum. Belum lagi. Dia ada satu, okay, macam contoh yang ni, saya buat ni, bahasa Arab ni. Saya hanya tinggalkan kotak kosong je sebenarnya. Saya tak minta murid, tak minta untuk murid, tak buat skema jawapan. Sebab ni murid ada ni, nampak tak? Dia tak ada markah. Dia tak ada markah sebab murid kena tulis sendiri dan kosong. Okay. Tetapi setakat ini saya belum jumpa cara untuk kita semak dalam ni. Okay. Kita semak dalam ni. Okay. Kalau nak semak, cikgu kena guna phone dan gunakan kaedah yang ada kat phone. Kan kat phone kan kalau kita buka, ni kan dia ada untuk edit dan boleh ni kan, cikgu tanda macam tu. Itu saya tahu dari maksudnya kalau cikgu tak buat skema jawapan. Dia akan keluar macam ni, cikgu kena semak sendirilah. Okay, kena semak sendiri. Lepas tu cikgu nak ambil gambar karangan. Okay, contoh yang saya tunjukkan. Okay, sekejap dah ada. Okay, contohnya saya ambil.
Ni. Tak ada yang keluar gambar. Ha. Contohnya saya ambil yang ni lah. Gambar ni kan. Gambar ni saya save. Okay. Jadi dekat slide saya ni, saya nak masukkan gambar tu. Dia lambat sikit. Okey, kan saya letak gambar ni. Jadi saya letak je gambar ni, saya nak suruh murid buat karangan bawah ni. So saya hanya tinggalkan kosong. Macam ni. Saya just download sebagai JPEG ataupun PNG. Nanti dekat sini, okay, bila kita get started, kita choose file, kemudian ambil balik yang kita download tadi, upload. Okay, dia ada gambar kan? Okay, so cikgu cuma buat kotak sahaja. Okay, nanti murid ni, kalau cikgu nak murid garis, buat kotak yang betul. Kalau ini kan murid tulis nanti, contohnya tulis je. Okay, kemudian bagi preview, setupkan dia punya tulisan dia bersamaan. Okay, contohnya saya buat tulisan dia sekejap. Saya buat sampai 28, kemudian saya change. Okay, nanti murid tulis. Kita tulis, answer tulis. Cikgu Asia. Cikgu Asia, tadi Cikgu Asia tak setting untuk tak perlu masukkan email, hanya masukkan nama. Tu yang dia orang tak boleh nak hantar. Sebab dia perlukan email cikgu bila nak hantar. Kan? Ya. Kena setting. Contohnya hantar yang ni lah. Hantar yang ni. Yang sekarang ni. Hantar yang sekarang. Untuk karangan. Setting dulu. Tunjukkan setting macam mana. Okay, saya buat. Contohnya saya buat ni lah. Nak tulis banyak. Okay, sekarang. Okay, bila saya buka open worksheet nak setting tu, yang ni kan tulis banyak kan. So custom link. Okay, dekat custom link ni, boleh buat dekat default action on tick finish ni. Kat sini, cikgu kalau cikgu isi terus macam contohnya kan, dah murid tahun 6, tu terus 6. Kalau itu dah adalah kelas cikgu, siap-siap, cikgu bolehlah 6 sibik contohnya. So subjek, bahasa, Melayu. Okay. Kemudian, kopikan link ni. Link ni saya masukkan. Okay. Kita boleh tengok nama je lah. Okay. Kalau guna handphone, lepas tekan finish memang tak jadi apa ke. Kalau guna handphone, kalau tekan finish tu dia akan keluar macam jawapan kita je lah. Dia tak ada auto tembak, jadi dia tak akan terpasah lah. Sama je penggunaan dalam handphone dengan dekat laptop 3G. Saja hantar kena paste dalam macam tu ada saya. Saja hantar. Okey, kalau macam contohnya kita dah set macam ni, dia akan terus sampai pelajar bila pelajar tekan send je, dia akan terus sampai dekat mailbox cikgu. Ni dekat my mailbox ni. Dan dia juga akan sampai dekat kita punya email. Dekat email pun ada ni. Contoh ni kan ada yang dia ada hantar ni. Cikgu Norizam dengan TCC ni kan. Dia sampai je dekat mailbox kita. Dia juga ada dalam kita punya email. Kalau kita tengok kan. Okay. Ni. Okay ni. Bukan, tak ada lagi. Tak masuk lagi. Dia memang akan masuk dalam kita punya. Sekejap ya, dia melodi. Okay. Contohnya macam ni ni. Mail ni. You have new answer by student. Dia akan masuk dalam kita punya email. Setiap kali murid kita hantar. Tapi dengan syarat kita setting yang tadi lah. Yang kita setting yang custom link. Okay, ataupun kita bagi email kat murid lah. Tapi meleceh lah nak bagi email kat murid kan. Sebab biasanya kalau contohnya cikgu ambil custom link tu paling-palingnya adalah contohnya cikgu lain guna kan. Paling-paling cikgu minta dia orang screenshot lah hantar kat cikgu yang dah auto tu lah.
Itulah mandanya. Okay. Ini tak masuk lagi. Dia lambat sikit masuk dalam kita punya. Tapi contohnya yang tadi tu lah. Ni kan contohnya dia hantar. So, bila hantar, dia akan keluar pencemaran alam macam ni. So, cikgu memang kena tanda sendiri. Tanda sendiri macam manual. Macam dalam classroom lah kan. Macam dalam form, kita boleh auto tembak dengan tembak sendiri kan. Okey, untuk yang ni, Cikgu Asia. Untuk yang ni kita nak semak susah kan. Jadi kita masuk dalam email, kita akan reply. Kat situ kita boleh masukkan. Contohnya berapa markah dia ataupun komen-komen melalui reply email masing-masing lah. Kan? Betul. Betul. Nanti kan dia akan sampai kat email kan. Cikgu boleh yang buat karangan tu, cikgu betulkan dekat email ni. Tak masuk lagi. Dia malambat. Cikgu betulkan dekat sini. So reply email ni betulkan dekat sini. Boleh. Masalah. Okay. Okay. Markah boleh disable tak? Markah untuk takat ni dia kalau auto dia memang naik terus. Dia memang tunjuk dengan terus. Okay. Kalau memang kita dah dia memang akan disablekan terus. Sekejap saya tengok. Contohnya yang ni. Okay. Kalau custom link. Okay. Grading option ni kita buat don't show grade. Kalau saya buat don't show grade tu mungkin dia tak akan show grade lah. Cuba cikgu Rashid testkan sekejap kan. Cikgu Rashid mana boleh test bahasa Arab? Dia tak faham. Oh sudah. Sekejap saya. Bahasa Jepun boleh. Tak apa Cikgu Rashid cakap bahasa Jepun pun boleh. Dia lawan semua. Okay. Cuba try. Nak tengok masa ni keluar tak? Lepas kita dah setting custom link macam tu. Tu tick je salah satu. Tick dia mana-mana pun tak. Kita tunggu jawapan Cikgu Rashid. Macam Cikgu Karim ni kan, tengok kita kena semak. Wow, rajin ni. Tapi kena buat sebaiknya kita dah tulis lah berapa patah perkataan. Sebab kita bila jadi macam ni nampak tak? Kita paksa gerakkan ke bawah lah. Dia boleh je contohnya kena main kesa lah pula untuk gerakkan. Jadi sebaiknya dia tarik kotak ni lagi besar lah kalau jawapan yang banyak. Ataupun kita checkkan terus kat bawah ni berapa patah perkataan. Lebih-lebih kan. Okey. Dah ke? Dia cari dia jawab. Okey. Ni Ni tu lah. Okey, contohnya dia kalau dekat dia keluar juga. Dekat cikgu tarik tadi keluar tak? Walaupun disable. Cikgu Rashid macam mana? Keluar tak jawapan? Selepas jawab tadi. Bila balik tarik. Keluar juga. Ya, keluar juga. Bila auto dia akan keluar. Kalau memang auto mark dia akan keluar lah. Okay. Kalau jawapan yang salah, memang dia akan tunjuk. Macam ni. Dia akan menyatakan pada kita lah. Macam merah ni maksudnya salah. Hijau ni maksudnya betul. Dia akan tick. Jadi murid boleh ulang lah sampai dia ni lah. Okey, sebelum kita ni saya nak tunjuk satu lagi macam mana kita nak masukkan YouTube dan kita nak suruh murid kita jawab berdasarkan YouTube tu. Kadang-kadang Malaysia kan nak bagi worksheet kat murid nak suruh jawab soalan kan. Okay, kita boleh sekalikan dalam live worksheet ni. Caranya adalah okey, saya tutup. Okey, saya ambil salah satu contoh tapi kita kena create lah template tu biar berada dalam kedudukan yang betul lah. Contohnya saya ambil berapa lupa dah. Yang contoh saya dah buat satu template dah siap. Okey. Contohnya saya nak letakkan YouTube dekat sini. Murid tengok YouTube kat sini dan murid jawab soalan tu. Okey, dia sini. Okey, so cara ni adalah nak masukkan YouTube. Okey, cikgu perlu ada link YouTube. Okay, saya cari dah mana. Lepas saya buka.
Okey, contohnya saya ambil yang ni. Okey, saya klik share, saya copy. Okey, pergi kat live worksheet. Kan, kalau kita tak buat kotak pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, dia akan ikut saya kotak ni. Kalau tak buat pun tak apa kotak ni. Wajib. Okey, so kita dragkan satu dan kita terus pastekan saja. Kemudian dekat bawah ni kan nak suruh jawab soalan. Kalau nak suruh macam dia tanda yang mana-mana untuk jawab nak select jawapan kan. Yang bahagian mana dia select. Dekat untuk checkbox. Untuk checkbox. Okay, kalau untuk checkbox tu kotakkan, dragkan kotak kat sini. Okay, so tulis dia punya keyword dia adalah tick. Tick dia bertindih. Yes, mana jawapan dia lah. Yes untuk jawapan betul, no untuk jawapan salah. Buat lagi. Tick, no. Untuk ni, tick, no. Okay, kalau kita preview, dia akan masuk terus. Jadi murid boleh tengok lalu dalam ni. Okay, lepas murid tengok, dah tengok, dia pun akan jawab soalan. Soalan selesai. Dia pun tanyalah, okay, dia pun jawab yang ni. Okay, so nanti dia akan tanda betul yang tu. Nanti finish. Contoh nanti dia akan terus tanda 10/10. Okay, macam tu lah dia punya cara untuk kalau kita nak masukkan. Tak kira lah apa soalan pun. Andai kata cikgu nak masuk YouTube, lepas tu nak tulis satu kotak kosong berdasarkan video di atas, terangkan, keluarkan 5 nilai murni yang ada. So boleh buat satu kotak kosong pun. Apa jenis soalan pun tak ada masalah. Cara untuk masukkan yang ni Asia, bukan setakat checkbox, multiple checkbox kan. Kita boleh buat checkbox, banyak jawapan. Betul tak? Yes, kemudian ada no. Betul, tak ada masalah, boleh belaka. Maksudnya nak masuk apa-apa saja soalan kat sini tak ada masalah. Tapi kena keyword kena betul. Ada punya key code tu. Itu cara dia. Kalau untuk ni nak tambah kurang apa ni? Kita lihat pada, okey, banyak lagi tak? Rasanya tak boleh banyak ni cikgu ni. Tak sabar nak buat. Ya. Rasanya cukup dah. Kita akan follow Ayah pula. Okey, jawab soalan. PowerPoint boleh, tapi kena laraskan dengan OneDrive. Masuk dalam OneDrive dulu. Nanti ingat saya tunjukkan macam mana. Cikgu Rashid, bahan worksheet boleh masuk dalam Google Slides tak? Boleh masuk. Dengan syarat masa kita share tadi embed. Maksudnya boleh embed lah. Kita guna embed. Okay. Contohnya saya tunjukkan embed tu dekat sini. Macam kalau kita ambil kan mana-mana worksheet. Okay. Okay ni ada embed ni. Kalau macam nak masuk dalam Google Classroom, kita add to Google Classroom, dia akan terus pergi pada Google Classroom account kita. Contoh saya add to Google Classroom, so dia akan terus masuk ke dalam Google Classroom kita. Kita share je kelas mana. Pilih je kelas mana. Tak ada masalah. Dia untuk Google Classroom lah. Sama juga kalau Microsoft Teams, dekat WhatsApp. Ni kalau kita nak share dalam WhatsApp direct, kita kena ada WhatsApp. Kan? Dia akan minta kita masuk WhatsApp. Okay. Kalau untuk yang macam cikgu Taufik tanya tadi tu, yang nak masuk dalam website, pergi pada embed. Ini. Dan kita ambil dia punya link kat sini. Ni copy saja, pastekan dalam contohnya Google Slides. Ada pilih embed, lepas tu masuk dia. Kita masuk ke dalam. Okay. Saya rasa sampai ke situ kan? Ya, cukup. Tu pun saya rasa muntah hijau lah. Sebab banyak tu step tu Cikgu Asia. Okey, terima kasih di atas perkongsian Cikgu Asia ni. Nanti Cikgu Asia upload YouTube tu dan letak di YouTube. Nanti saya akan share dalam grup, minta peserta untuk subscribe, like ataupun komen. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Cikgu Asia dalam sesi perkongsian kali ni. PKM ada lagi ke? Kita dah nak tutup dah.
Dan royak PKM cikgu mata. Cikgu mata. Okey. Jadi saya nak bagi Cikgu Asia stop dulu skrin. Kita bagi ruang untuk PKM daripada SK Ismail Petra 1 sebagai tuan rumah bagi perkongsian ni untuk sesi penutup lah. Okey, PKM dipersilakan. Assalamualaikum. Okey, PKM, tunggu jap. Kita nak Cikgu Asia tutup dulu share screen tadi sebab kita nak record yang ramai-ramai ni. Ni. Yang dalam bentuk tile. Okey, boleh. Okey, mulakan PKM kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peserta pada ini. Lebih dahulu saya mewakili tuan rumah lah. Tuan rumah PKM 1 mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Sarif PKK selaku ketua pengajar dan Cikgu Asia Fadilah daripada Cikgu Bariah Kuala Terengganu yang banyak membantu kita dalam perkongsian ini pada petang ini. Harapan saya dengan pada petang ini dapat membantu cikgu untuk membuat secara wasi kepada pelajar-pelajar kita dan diharap apa sahaja ilmu yang kita dapat ini cikgu semua dapat berkata walaupun kata berita tadi tu sedikit sebanyak pun orang kata kalau cikgu tu mahir dah dalam katanya kalau susah sangat sebab dulu PKM ni kena ajar lagi kita buat lah tapi apa pun memang terbaik. Dan saya juga memang mengucapkan terima kasih lah kepada semua. Selalu ingin berkongsi ilmu yang saya terbaik kepada anak-anak kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, terima kasih PKM kita. Dan insyaAllah kita akan buat lagi yang live worksheet. Dan hari Ahad ni contohnya kita akan jemput cikgu kita dalaman. Kan ni. Kita nak Ustaz Mi ataupun Dah buat perkongsian secara dalaman. Mungkin mereka masih malu untuk kita nak buat se-Malaysia ni. Kita buat se-Ismail Petra 1 lah. Untuk kita nak panaskan balik sama ada quizzes ataupun live worksheet. Kita akan buat perkongsian secara dalaman dan presenternya adalah cikgu-cikgu kita. Jadi untuk yang hari Ahad ni kita minta maaf lah kepada peserta daripada luar sebab kita nak cikgu kita yang present. Dah confident nanti kita akan open kepada rakan-rakan lain. Okey, dengan itu selesai sesi perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua peserta, semua cikgu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih penonton. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Dato'. Lupa lagi. InsyaAllah. Lagi dah. PKM lagi masuk. Mi, standby. Mi Kak Dah standby hari Ahad ni. Dalaman. Ya dah standby. Dia tak nak online. Bersemuka lepas PKP. Sekarang ni kita